benda ni akan datang. Wave ni memang dah second wave. Kita dah tengok kes meningkat dengan banyak. Rasa nak third wave dah. Rasa nak masuk third wave dah. Sebab kita mungkin akan reach more than 5,000, 10,000 kalau kita tak apply some form of ataupun satu kaedah untuk mengurangkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekali lagi kita bersama dengan Sembang Orang Kata. Hari ini saya Syazwan akan bercakap dengan Nadia, boleh dikatakan seorang pakar ekonomi yang akan membincangkan tentang isu yang paling penting sekarang ni, iaitu COVID-19. COVID-19 sekarang kita dalam fasa ataupun orang panggil second wave, yang mana kebanyakan daripada kes-kes yang terbaru ni berlaku disebabkan perhimpunan tabligh tempoh hari, dan sekarang kita melihat for the past 2 days, hari ini pada 15 hari bulan dengan 14 hari bulan, 300 kes baru. So kita agak dalam situasi yang sangat-sangat genting, yang kita tak tahu macam mana nak handle, dan kerajaan pula boleh tahan makan masa juga nak bagi pengumuman tentang langkah-langkah seterusnya. Jadi kita nak tahu apa yang sebenarnya kita boleh buat sebagai orang biasa ataupun rakyat Malaysia ni untuk membantu dalam mengurangkan the spread of the virus ni lah. So kita tengok kat tempat-tempat lain, contohnya macam Italy, mereka the moment spread tu semakin meluas, mereka terus buat lockdown. Adakah itu langkah yang terbaik bagi kita? Ataupun contohnya di China juga berlaku lockdown, tapi di South Korea mereka membuatkan satu kaedah ni, iaitu dinamakan social distancing. Jadi apakah itu social distancing? Adakah itu langkah terbaik bagi kita? Saya nak bertanyalah dengan Nadia ni. Okey, Nat. Assalamualaikum. Hai. Waalaikumsalam. Hai kawan. Okey. So basically boleh macam kita cakap sikit apakah itu social distancing? Macam mana social distancing ni mungkin membantu keadaan di Malaysia sekarang? Okey. Macam Cawan cakap tadi lah. Syazwan cakap tadi. Saya pakar ekonomi, bukan pakar perubatan. Jadi kalau nak cakap pasal cara-cara nak menghentikan contagion effect virus COVID-19 ni, saya hanya boleh bergantung pada apa yang saya dah baca, kajian dan juga perbualan dengan pakar-pakar perubatan yang lain. So social distancing ni adalah salah satu cara untuk menghentikan atau melambatkan contagion effect virus itu. Sebab virus COVID-19 ni dia boleh berjangkit melalui, seperti mana yang kita semua tahu, rasanya melalui cecair droplet kan. So social distancing ni dikatakan adalah satu cara yang sangat efektif untuk menghentikan atau melambatkan kadar jangkitan wabak ni, iaitu melalui kita harus mengelak daripada berjumpa dengan orang ramai. Sebab cara yang paling cepat untuk COVID-19 ni berjangkit adalah melalui, kalau kita berjumpa dengan orang yang dijangkiti oleh virus ni, lepas tu dia bersin ataupun cecair daripada badan. So saya ni cakap macam pakar perubatan, tapi sebenarnya tak ya. Tapi dia cecair dari badan ni akan sampai ke kita melalui dia bersin ke, dia batuk ke. So kalau kita nak menghentikan kadar jangkitan atau melambatkan kadar jangkitan wabak ni, kita kena cuba untuk mengelak daripada berjumpa dengan ramai orang. Sebab lagi ramai orang yang kita jumpa, kebarangkalian untuk kita dijangkiti ada sangat tinggi. Ya. Dan macam kita tengok macam di kes di Korea lah. Pada mulanya mereka handle ataupun mereka kawal keadaan tu dengan baik sampai ke kes 31 yang mana seorang perempuan ni gereja Son Chonji. Lepas dia balik daripada dia seorang yang ada jangkitan tu, dia pergi ke doktor dan doktor suruh dia buat so pergi screening, dia tak pergi screening. Kemudian dia pergi ke gereja dan dia pergi ke buffet makanan. Dia jumpa orang. Ya, exactly. Dan benda tu merebak daripada dia seorang tu, daripada sebelum ni terkawal, seorang tu menyebabkan lebih 1,000 orang lain yang kena penyakit yang sama, jangkitan tu. Jadi kita kena ada kebertanggungjawaban lah dari segi kalau kita tahu kita sakit, kita kena pergi screening sebagainya kan. So
COVID-19 ni dia lain sikit daripada wabak-wabak yang kadar jangkitan dia sangat tinggi macam kita dulu dengan H1N1, SARS, MERS. Sebab boleh dikatakan kadar kematian dia agak rendah. Rasanya dalam 3 hingga 5% kan. Yep. Tapi masalahnya kadar jangkitan dia tu yang sangat tinggi. Sangat tinggi, ya. Dan dia akan attack orang yang vulnerable katakan, macam orang tua atau orang yang memang ada penyakit pernafasan dan sebagainya. So untuk mengelak daripada mereka ni yang vulnerable daripada dijangkiti, kita yang sihat ni yang juga patut berusaha untuk melambatkan kadar jangkitan. Nak hentikan ni sekarang ni sebab agak susah sebab kadar jangkitan kita semakin hari semakin tinggi kan. Laju. Macam rasanya tak ada negara yang sekarang ni dah boleh hentikan langsung kadar jangkitan. Rasanya yang paling hampir sekali mungkin Taiwan lah. So Taiwan dia macam special case sikit. Dia dah buat macam-macam masa dia punya containment period. And Korea dia memang practice social distancing lepas kes 31 tu. Tapi apa kelebihan yang Korea ada adalah dia orang dapat buat contact tracing dengan sangat efektif sebab dia ada banyak sumber dan tenaga kerja yang boleh digunakan untuk test orang ramai. So dia buat dia katakan macam wide range testing rasanya, macam 20,000 test. Kita malangnya tak ada sumber macam tu, tak ada resources yang mencukupi untuk buat macam tu. Jadi rakyatlah kena ambil peranan sendiri, iaitu untuk jauhkan diri daripada orang ramai. Dan kalau rasa sakit, pergi ke doktor, pergi ke klinik untuk buat testing dan sebagainya. Rasanya Kementerian Kesihatan selalu keluarkan guideline apa yang kita boleh buat jika kita rasa sakit, kalau kita rasa kita ada simptom. Sebab sekarang ni apa yang dia nak cuba adalah untuk menjimatkan test kit yang sedia ada. Yep. Sebab test kit sekarang rasanya kos dia tak rendah. Kos dia macam 600 hingga 800 ringgit. Dan kuantiti dia semakin hari semakin kurang. Yep. So masa mula-mula wabak tu memang semua orang yang disyaki di-expose pada virus ni memang akan dapat testing. Tapi sekarang ni rasanya diorang buat macam saringan lah. So kalau ada simptom tapi rasanya tak di-expose ataupun bukan kadar risiko tinggi, nasihat dia adalah untuk rehat di rumah dan ikut nasihat doktor dan telefon doktor daripada pergi ke klinik dan expose orang lain pula. Yep. Dan containment dan quarantine period ni sangat penting lah. Contohnya kalau misalnya kata dia balik rumah daripada luar negara dan sebagainya, bila orang kata berehat 14 hari, berehatlah, jangan pergi ke masjid. Sekarang masjid pun Majlis Fatwa rasanya baru keluarkan direktif kan. Ya, direktif supaya hentikan aktiviti dan sebagainya. Jemaah pun. Ya, boleh solat Jumaat di rumah semua keluarga dan sebagainya lah. Jadi tapi kita nak tahu juga, misal kata kita meluruskan social distancing dan bukan kata lockdown, contohnya social distancing ni, apakah impact dia kepada ekonomi, impact dia kepada kita punya livelihood lah, day to day? Rasanya impact COVID-19 ni dah pun dapat dirasai dia punya round pertama, katakan pada industri pelancongan kan. Kita boleh nampak occupancy rate hotel merudum. Lepas tu kebelakangan ni Malindo Air umumkan bahawa diorang hanya boleh bayar 50% gaji. Malaysia Airlines akan mengenakan cuti tanpa gaji selama 3 bulan pada staff dia. So kita memang dah rasa dah impact COVID-19 ni pada ekonomi. So apa yang akan berlaku bila social distancing ni diperketatkan lagi adalah, cuba bayangkan kalau social distancing ni maknanya kita semua duduk kat rumah. Yep. Seberapa yang boleh kan. So kita tak boleh pergi ke restoran, kita tak boleh pergi ke tempat-tempat keramaian. Yalah, pasar raya dan sebagainya. Pasar raya. So kadar pembelian tu memang akan berkurang. Lebih-lebih kalau kita fikir pasal perkhidmatan-perkhidmatan yang kita kena ada kat situ. Macam potong rambut ke, gym dan sebagainya.
So impact ekonomi tu memang akan dirasai. Jadi sekarang ni masalah kita adalah sebelum ni pun Malaysia punya ekonomi memang dalam keadaan bukan kemelesatan lagi tapi hampir kepada kemelesatan. Yep. Kita tahu yang kadar KP10K pada suku keempat 2019 adalah paling rendah dalam tempoh 10 tahun. Itu sebelum impact COVID-19 lagi dah dirasai. Jadi apa yang berlaku sekarang adalah dengan impact COVID-19 ni dan juga lately harga minyak, penurunan harga minyak yang sangat mendadak ini akan datangkan kesan yang agak negatif lah untuk ekonomi negara. Jadi apa kita boleh expect? Contohnya adakah kita akan nampak lebih banyak kedai-kedai tutup ataupun pekerjaan mungkin ramai orang dibuang kerja dan sebagainya? Kalau tak ada apa-apa tindakan daripada kerajaan, kemungkinan besar itu akan berlaku. Jadi kita kena tunggu kerajaan melakukan satu yang lebih... Sebab rasanya petang tadi Perdana Menteri Tan Sri Yassin baru mengeluarkan kenyataan daripada Economic Action Council kan? Yep. Majlis Tindakan Ekonomi. Umum stimulus package. Package rancangan lah yang rasanya dia nak menambahkan package rancangan yang sedia ada daripada yang telah diluluskan oleh kerajaan sebelumnya pada 27 Februari lalu. Betul. So ada sikit-sikit tu. Tapi rasanya tindakan kerajaan tu harus diperlebihkan lagi. Ya, setuju. Dan lagi cepat mengumumkan sesuatu rangka kerja dan tindakan dan sebagainya supaya rakyat semua at least boleh tahu apa akan berlaku dan macam mana nak handle situasi kan. Betul. Rakyat, not just rakyat tapi peniaga-peniaga juga harus tahu apa yang akan berlaku. So dia kira peniaga harus dapat expectation apa yang akan berlaku supaya dia pun dapat buat planning. Bersedia lah. Sebab kita tak nak keadaan mana pakej rancangan tu datang terlalu lambat, peniaga tu dah tutup dia punya bisnes. Yep, betul. Sebelum rancangan tu didapatkan. Betul. Jadi saya nak rumuskan je lah apa yang kita dah bincangkan ni. Basically benda ni akan datang, wave ni memang dah second wave, kita dah tengok kes meningkat dengan banyak. Rasanya nak third wave dah. Rasa nak masuk third wave dah sebab kita mungkin akan reach more than 5,000, 10,000 kalau kita tak apply some form of ataupun satu kaedah untuk mengurangkan virus ni punya penularan. Yang pakar perubatan guna adalah flattening the curve. Yep. Jadi bayangkan bahawa kadar jangkitan ni adalah macam dia punya slope tu naik tinggi macam ni, dia nak flatten the curve supaya bukan kita nak bagi kita memang agak payah untuk menghentikan jangkitan ni 100%, tapi apa yang nak kita lakukan adalah untuk melambatkan kadar jangkitan supaya sumber-sumber perubatan kita macam katil-katil ICU mencukupi lah, tenaga kerja tak boleh adalah mencukupi untuk menangani wabak ni. Yep. Okay. Terima kasih Nat. So basically, thanks man. Yep. So basically apa yang kita tahu kat sini adalah kita sendiri kena ada peranan sebab kita nak menunggu kerajaan. Kadang-kadang tu kerajaan mungkin sebab perkara ni terlalu baru, diorang pun tak tahu macam nak handle. Jadi lambat sikit untuk membuat tindakan dan sebagainya, tapi at the same time our frontliners yang nurse dengan doktor dan sebagainya memang bertungkus lumus setiap hari pagi hingga malam, so kita kena beri terima kasih kepada mereka. Tapi kita sendiri pun kena main peranan juga lah bila rasa sakit dan sebagainya. Kalau kita rasa ada simptom-simptom yang telah di identify oleh pihak KKM, kita kena pergi maybe buat testing. Kalau tak pun kita kena jaga diri di rumah, jangan terlalu bergaul dengan orang ramai. Kita tak perlulah bila kata stadium tutup kita boleh pula berkumpul kat luar stadium tu ramai-ramai. Itu macam boleh fikir logik lah kan. Okey. Terima kasih Nat. Okay, thanks Ran. Alright. So kalau ada apa-apa komen dan sebagainya boleh tulis komen di bawah. Kalau ada nak buat video-video lain macam biasalah komen juga. Kita boleh panggil lagi Nat pakar ekonomi contohnya ataupun pakar lain-lain, kita boleh bincangkan isu-isu yang terkini. Terima kasih, jumpa lagi.